Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Ummul Latifah binti Muhammad dalam perkongsian ilmu subjek pendidikan Islam tingkatan 5, bidang fiqh pelajaran 12, tajuk perkahwinan. Dalam siri yang pertama ini, Ustazah akan fokuskan perbincangan kita kepada maksud istilah, dalil berkahwin daripada Al-Quran ataupun hadis, hukum berkahwin, hikmah perkahwinan, golongan wanita yang haram dikahwini, rukun nikah, ciri-ciri pemilihan calon suami isteri, hukum dan alasan serta soalan yang berkaitan dengan kebat. Baik, kita teruskan kepada persoalan yang pertama, iaitu soalan yang berbunyi, apakah ataupun nyatakan maksud istilah berikut. Soalan begini biasanya menyumbang sebanyak 2 markah. Baik, istilah perkahwinan membawa maksud akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut syarak. Wali pula membawa maksud orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Sementara saksi ialah orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Lafaz ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya. Sementara lafaz qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Istilah merisik merujuk kepada proses sebelum meminang yang bertujuan untuk mengenal pasti status bakal isteri. Meminang pula ialah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri. Sementara mahar membawa maksud pemberian yang bernilai ataupun berfaedah yang wajib diserahkan oleh pihak suami kepada isteri, yakni dengan sebab wujudnya akad nikah. Dan yang terakhir, istilah walimatul urus, iaitu kenduri yang diadakan bersempena dengan perkahwinan. Jadi apabila kamu memberikan maksud istilah-istilah berikut, tumpukan kepada perkataan-perkataan yang telah Ustazah gariskan. Baik, soalan berikutnya adalah berkenaan dengan dalil galakkan berkahwin. Untuk dalil, jika para pelajar mampu untuk menghafaz dan menulis semula ayat Al-Quran ini, sangatlah dialu-alukan. Tetapi jika tidak berkemampuan, cukuplah sekadar kamu menuliskan maksudnya sahaja, iaitu dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jawapan ini sudah memadai untuk kamu mendapat markah penuh. Baik, persoalan yang ketiga iaitu berkenaan dengan jelaskan 5 hukum berkahwin. Jadi hukum berkahwin ini ada 5, tetapi tidak semestinya di dalam satu soalan ditanya semuanya sekali. Namun begitu, amat molek jikalau kamu memahami kesemuanya supaya kamu dapat menjawab dengan lebih yakin. Baik, hukum asal berkahwin adalah harus, yakni apabila tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Dan ini boleh bertukar menjadi sunat sekiranya mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Dan hukum sunat ini boleh bertukar menjadi wajib sekiranya seseorang itu bimbang akan terjerumus kepada maksiat seperti zina sekiranya tidak berkahwin dan dalam masa yang sama dia mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada pasangannya. Berkahwin juga boleh jadi makruh, iaitu apabila mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah. Dan yang terakhir, hukum berkahwin boleh jadi haram sekiranya perkahwinan itu bertujuan untuk menzalimi ataupun memudaratkan pasangannya, seperti orang yang berkahwin dengan tujuan untuk membalas dendam. Kesimpulannya, hukum berkahwin ini adalah berbeza dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan situasi.
Baik, persoalan keempat yang mungkin ditanya adalah jelaskan dua golongan wanita yang haram dikahwini mengikut kategori. Jadi dalam soalan ni dia memintakan jawapan untuk haram sementara dan persemendaan. Jadi kita lihat contoh jawapan untuk haram sementara di sini adalah perempuan yang masih isteri orang dan perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam. Selain itu juga perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu-satu masa. Dan jawapan untuk persemendaan adalah ibu tiri dan ke atas, ibu mertua dan juga menantu perempuan dan ke bawah. Jadi untuk kategori yang kedua ini memerlukan kamu memahami maksud persemendaan supaya kamu dapat menjawab dengan betul, iaitu wujudnya perkahwinan. Sekarang kita jumpa satu soalan favourite, iaitu senaraikan rukun-rukun nikah. Apabila soalan dengan kata tugas senaraikan, maka jawapannya adalah ringkas antara satu ke dua patah perkataan sahaja. Jadi rukun nikah, ingat perkataan siswa. Siswa adalah suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Baik, kita teruskan kepada soalan yang keenam berkenaan dengan jelaskan dua syarat untuk setiap rukun nikah. Jadi untuk syarat suami dan juga syarat isteri, sama-samalah kita cari persamaan untuk memudahkan kita mengingat. Iaitu yang pertama, kedua-duanya mestilah Islam. Yang kedua, mestilah bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Dan yang ketiga persamaannya adalah bukan mahram kepada bakal suami ataupun bakal isteri. Dan untuk suami mestilah lelaki yang dikenal pasti, sementara untuk isteri mestilah perempuan yang telah dikenal pasti. Bagi syarat untuk saksi pula, ada banyak dan telah Ustazah ringkaskan pada perkataan Bilal Mat. Bilal Mat ini maksudnya telah Ustazah ringkaskan di bahagian kanan kamu, iaitu baligh Islam lelaki, adil, penglihatan yang baik, merdeka, berakal dan pendengaran yang baik. Sementara syarat untuk wali pula telah Ustazah ringkaskan pada perkataan bila mari yang membawa maksud baligh Islam, lelaki adil, merdeka, berakal, rela yakni tidak dipaksa dan ihram yakni bukan dalam ihram haji dan umrah. Pada masa yang sama kita akan dapati terdapat 3 persamaan dalam syarat wali dan saksi. Dan yang terakhir iaitu akad. Syarat akad adalah lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas. Di samping itu, lafaz akad nikah akan berkuat kuasa serta-merta dan tidak boleh dipataskan dengan sesuatu tempoh masa sebagaimana yang kita biasa dengar kebanyakan orang sebut til jannah. Baik, soalan yang ketujuh berkenaan dengan terangkan 3 hikmah perkahwinan. Ingat, apabila soalan dengan kata tugas, terangkan mestilah mengandungi isi dan juga huraian. Dan jangan lupa mulakan jawapan kita dengan kepala jawapan. Contoh-contoh jawapannya adalah memelihara diri daripada keruntuhan akhlak, isi 1 markah, akibat hubungan terlarang, huraian 1 markah. Baik, yang kedua mewujudkan ketenangan jiwa, isi 1 markah, melalui hubungan yang halal, lagi 1 markah. Dan yang ketiga menjalin hubungan persaudaraan, isi antara keluarga suami dan isteri. Jadi ketiga-tiga jawapan mengandungi isi dan juga huraian, maka dapatlah markah penuh. Baik, untuk soalan nyatakan 4 ciri pemilihan calon suami isteri, kita fokuskan jawapan kepada perkataan agama, keturunan, rupa paras, akhlak dan juga sekufu. Jadi sekufu ni membawa maksud lelaki dan perempuan itu sama tarafnya dari aspek pekerjaan, keturunan, pendidikan dan
seumpamanya. Untuk tajuk perkahwinan ini, mungkin juga akan disoal tentang hukum dan alasan. Maka jika ditanya hukum dan alasan, jawapannya boleh jadi sah, tidak sah, wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Kita lihat contoh. Yang pertama, bakal suami tidak menyebut kadar mahar semasa akad nikah. Maka hukumnya adalah sah. Alasan kerana menyebut mahar adalah sunat. Dan bagi persoalan yang kedua, Daniel menjemput kumpulan joget untuk mengadakan persembahan semasa majlis walimatul urusnya bagi menghiburkan para hadirin. Maka dah jelaslah hukumnya adalah haram atas alasan mempunyai unsur maksiat yang dilarang dalam syarak. Jadi sebelum kamu menjawab, pastikan kamu betul-betul memahami situasi supaya dapat memberikan hukum yang tepat. Perkongsian berikutnya adalah soalan berbentuk kebat. Pastikan jawapan kamu mempunyai 4 elemen yang utama, iaitu 1 isi, ada 1 huraian ringkas, 1 huraian lengkap dan juga kesimpulan. Jadi setiap elemen ini akan menyumbang sebanyak 1 markah. Sebelum kita menjawab soalan kebat, terlebih dahulu kita perlu memahami kehendak soalan berpandukan kata tugas. Ya, kata tugas bagaimanakah memerlukan kita memberikan isi jawapan yang menerangkan cara. Kenapakah memerlukan kita memberikan isi jawapan yang berkaitan dengan punca, faktor ataupun sebab. Sementara kata tugas berikan hujah ataupun kemukakan pendapat, memerlukan kita memberikan bukti berserta dengan contoh untuk menyokong jawapan tersebut. Dan yang terakhir, kata tugas yang bertanyakan kepada kita tentang kemungkinan yang berlaku ataupun meminta kita supaya meramal, bermakna kita perlu memberikan kesan ataupun akibat daripada sesuatu perbuatan. Baiklah, mari kita lihat satu soalan berkaitan dengan kebat. Ramai orang zaman sekarang lebih mementingkan amalan adat dalam meraihkan majlis walimatul urus. Ini adalah stimulus ataupun rangsangan. Soalannya sekarang, berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan pandangan anda. Ini bermakna soalan ini meminta pendapat dan kita perlu memberikan sokongan untuk pendapat kita itu. Baik, contoh jawapan. Adat tidak sepatutnya dilaksanakan jika bertentangan dengan syariat Islam. Ini adalah isi. Sebagai contoh, mengenakan hantaran yang tinggi bagi menampung kos kenduri. Ini adalah huraian ringkas. Huraian lengkapnya merupakan kesan kepada isi dan juga huraian ringkas kita tadi. Iaitu, ini menyusahkan orang yang ingin berkahwin hingga terpaksa membuat pinjaman bank. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mempermudahkan urusan perkahwinan agar majlis diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila menulis kesimpulan, pastikan perkataan kesimpulannya kita hendaklah ditulis, ya, bagi memastikan kita benar-benar telah membuat kesimpulan bagi jawapan yang telah kita berikan. Alhamdulillah, terima kasih di atas perhatian anda. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan jumpa kamu dalam siri yang kedua di bawah subtopik kemahiran keibubapaan.